Bismillah. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Dengan yang aku Itu Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi kiramul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim wal maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli ma ba'd. Tuan yang dirahmati Allah sekalian, kita sambung lagi dalam surat dalam kitab Qaulul Tam fil Ahkam Ma'mum wal Imam dalam surat ke-70. Tu Imam 71. Masalah ke-82. Fatwa Ibn Salah pada masalah memanjangkan bacaan di dalam sembahyang Jumaat. Bermakna apa tuan-tuan dan mati Allah sekalian? Di mana solat Jumaat itu, bolehkah bacaan surah itu dipanjangkan ataupun tidak? Ada orang yang suka jenis panjang, ada orang jenis suka yang man-man biasa-biasa, ada orang suka pendek. Baik, ini ada permasalahan ni. Tersebut di dalam kitab Fatwa Syekh Abu Muammar bin Salah, jika para makmum yang hadir dalam sembahyang jemaah itu sukakan bacaan panjang melainkan seorang dua sahaja yang tidak suka dipanjangkan bacaan kerana sakit ataupun sebagainya, maka hendaklah ditilik lebih dahulu jika kehadiran orang seperti ini sekali dua sahaja datang berjamaah di tempat itu, maka hendaklah sembahyang itu ditahfifkan, iaitu diringankan. Bermakna apa tuan-tuan mati Allah sekalian? Walaupun tuan-tuan ni dah jenis biasa memanjangkan bacaan surah dan sebagainya, tetapi kalau misal katalah orang tadi tu datangnya kadang-kadang dan sebagainya pun, maka diharuskan juga untuk ditahfifkan, untuk diringankan bacaan surah tadi. Imam kalau pusing, kalau misal kata nak mendirikan saf, tujuan tengok belakang itu bukan sekadar untuk melihat saf, tetapi melihat para makmum yang ada di belakang. Sama ada imam makmum yang datang itu orangnya yang kuat ataupun dan sebagainya. Kadang-kadang ada orang yang jenis tak kuat. Kadang-kadang ada orang yang jenis memang kita tahu, ini memang kalau kita bacakan panjang sikit, nanti kan dia bunyi macam cicak. Kadang-kadang ada makmum yang berisyarat gitu. Kita cuma tak faham apa isyarat tu. Sebenarnya isyaratnya kadang-kadang begitu. Saya pernah jumpa satu ketika, tapi isyarat yang dia bagi tahu ini kepada imam bukan sebab panjang bacaan. Saya tak ingat benda apa. Dia tak suka perbuatan imam tadi tu, maka dia bunyi cicak. Sambil tu dia nengok atas. Bermakna dia nengok imam. Tuan-tuan mati Allah sekalian. Boleh? Boleh. 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 Tuan-tuan sebagai makmum pun, tuan-tuan, lagi-lagi tuan-tuan makmum yang selalu berada di sini ataupun berada di mana-mana surau yang tuan-tuan rasa tuan-tuan nak pergi masjid lain, surau lain dah tak boleh dah. Ini yang paling dekat. Jadi bagi tahu pada imam tadi, imam kalau boleh pendekkanlah bacaan. Kalau boleh, ya. Imam sebenarnya disunatkan mengikutnya. Pasal satu ketika seorang sahabat Rasulullah SAW, ketika mana memanjangkan bacaan surah itu di tempat lain, bukan dalam kota Madinah, kemudian datang report kepada Rasulullah SAW. Datang report tadi, datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, sahabatmu Sipulan bin Sipulan baca panjang ya Rasulullah. Panjang sangat bacaannya, jadi menyebabkan orang menjadi berat. Ketika itu apa yang berlaku, Rasulullah pun beritahu pada dia, fitnah apakah yang kau buat? Menyebabkan orang lain susah. Jadi fitnah apakah yang kau perlu nak buat? Jadi tuan-tuan dan mati Allah sekalian, Allah. Jadi ketika itu Rasulullah SAW bila pesan begitu,
Jadi sahabat yang tadi tu, maka dia apa, meringankan bacaan apa surah-surahnya. Jadi tuan-tuan yang dimati Allah sekalian, kalaupun ketika itu disunatkan pada hari Jumaat, hari Jumaat surah Sajdah dan sebagainya, ya, Sajdah tu memang panjang. Kemudian memang ada sunatnya dibacakan selepas itu surah yang sama panjang. Bermakna contoh surah Al-Insan dan sebagainya, surah Al-Insan. Tapi kalau tuan-tuan tengok, ini ramai yang tak mampu ataupun dan sebagainya kan, kita tak mampu, jadi kita bacakan surah Sajdah tu dua-dua rakaat. Pada dua-dua rakaat, boleh, tak ada masalah. Contoh ada orang-orang besar datang, dia tahu dah benda-benda macam gini, perlu mana yang dipendekkan. Pasal banyak program yang selepas itu dah berlaku. Baik. Tadi, tetapi orang seperti itu selalu datang menghadirkan sembahyang jemaah di tempat itu, maka hendaklah sembahyang dipanjangkan kerana meraihkan bagi hak para makmum yang reda dipanjangkan sembahyang. Contoh, kalau misal kata tuan-tuan dah tahu, memang diprogramkan. Programnya iaitu program solat untuk Ramadan, solat tarawih. Solat tarawih memang tuan-tuan katakan raikan. Ada yang nak 20, ada yang nak 8. Tuan-tuan nak macam mana? Tuan-tuan kena pandai lah. Kalau misal kata hari itu kita kata, baik Ustaz, untuk program kali ini kita buat 20 tapi tak ada kuliah. Contoh, tak ada duha, tak ada program ceramah dan sebagainya. Tuan-tuan kena bijak. Macam mana tuan-tuan nak membahagi-bahagikan masa. Kalau misal kata terlalu panjang pula, pukul 11 tak balik. Contoh, Jadi macam mana tuan-tuan nak membahagi-bahagikan masa itu, terserah. Jadi jangan sampai 20 rakaat semahyangnya macam peti. Ada orang pula semayang 20 rakaat. Kita ambil 20 rakaat tetapi semayangnya macam peti. 7 minit habis. Rekod Farid Haji Baki contoh. Jadi tuan-tuan jangan agak-agak lah, man-man 20 rakaat ke 8 rakaat dan sebagainya. Jangan gaduh. Jangan bergaduh. Yang kita gaduhkan itu orang yang tak nak semayang. Itu perlu digaduhkan. Yang tak nak semayang, duduk dekat sana dekat sini dan sebagainya. Mana nak cerita tuan-tuan ni, saya hari Rabu lepas saya dapat satu Rabu ke Selasa? Selasa, saya kuliah saya Selasa. Jadi ada orang bagi tahu saya ada satu tempat. Saya pertama kali dengar di Muar ni. Jadi tuan-tuan, kalau misal kata tuan-tuan adalah sebahagian atau orangnya, kembalilah kepada jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Apa yang saya dapat laporan itu ialah, saya tak tahu dah cerita kat sini tidak. Ada orang suka menari-nari lah dekat Muar ni. Menari-nari joget lambak saya dah pergi dah. Masa hari Rabu lepas saya pergi. Rabu lepas. Itulah memang dekat lah tempatnya. Saya ingat jauh, dekat sangat. Saman dah 2 kali dah. Dengan Majlis Bandaran. Majlis Bandaran lah yang Saman. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, saya datang ke situ, saya letak parking jauh-jauh Tak apalah, ni video ni on lah Jadi saya parking jauh-jauh. Saya nak perhatikan siapa. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, sedih saya ialah yang umurnya 50 tahun ke atas. Saya sedih pasal 50 tahun ke atas, 55, 50 ke atas lah Yelah, karaoke lah yelah. Jangan, kalau boleh jangan ke sana. Saya pun tak tahu macam mana nak buat. Dia minta kita pejabat kadi untuk uruskan. Saya kata memang bukan bidang kita, tapi kita boleh dakwah lah. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, kalau misal kata tuan-tuan ada saudara mara kat situ, beritahulah. Nasihati. Pasal umur ni dah tak ada yang saya tengok yang muda. Tak ada yang muda. Memang saya tengok tu kebanyakannya semua dah, kalau qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Betul lah. Saya salah seorangnya saya kenal. Saya kenal. Jadi saya tahu yang dia tu, yalah, cakap lah, dia dah tak, suami dah tak ada. Jadi dia kesunyian, dia ke sana. Dia kesunyian. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, kalau tuan-tuan tahu orang-orang macam ini, tuan-tuan tariklah dulu. Beritahu. Memang kita ni, kalaulah tiba-tiba tengah menari kat situ, malaikat tarik nyawa kat situ. Masya Allah. Bukanlah kita nak kutuk dia, tak. Tapi kita suruh dia fikirlah. Suruh dia fikir macam mana nak datangkan
macam mana nak memikirkan cara orang yang beriman memikirkan. Kita bukannya risau disebabkan dia macam itu, tapi kita takut sebenarnya, takut. Tuan-tuan dulu tak ramai katanya, dulu tak ramai, tetapi dah menjadi barah, ramai. Dekat sangat. Masya Allah, tabarakallah. Saya nak keluar peluh. Nak keluar peluh. Masya Allah, tabarakallah. Dah, kita tu lah Majlis Bandaran dah buat ni. Polis pun dah tu. Tapi tu orang bila mana tuan-tuan namanya asyik, asyik. Asyik ni kalau misal kata dia dah kena kat situ, dia rasa berat kalau misal kata tak pergi. Dah tua Saya pernah nampak yang paling tua saya rasa 70-an ada. 70-an ada. Jadi tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, untuk pesan saya lah kalau misal kata ada yang masih lagi atau saudara-saudaranya rapat-rapat pergi ke sana tu, kembalilah kepada jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebenarnya yang bila mana kita rasa sunyi, bila mana kita rasa kita tak tenteram, kita ke sana. Tenteramnya sekejap je tu. Sebenarnya bukan tenteram tu, sebenarnya makin teruk. Sebenarnya otak tu bila mana dah pergi situ, makin teruk sebenarnya. Saya pasal apa? Saya tahu pasal apa bila mana bawa satu kereta ni. 2 orang laki bini, kemudian seorang lagi dia bawa siapa tak tahu. Pergi. Laki bini tadi tu, laki dia menari dengan orang lain, bini dia laki menari dengan orang lain. Ni special jadi tuan-tuan yang dimati Allah sekalian, sebelum ni saya pernah dengar satu tempat di kawasan sana, Lenga ke sebagainya. Dia jual bini dia bukan jual lah dia cakap seolah-olah dia memperagakan ataupun nak menyewa, macam menyewa bini dia, tapi bini dia tak reda. Dia hantar gambar-gambar bini dia yang seksi-seksi tu dalam grup. Tapi sekarang ni kat sini pula. Tuan-tuan dan Allah sekalian, bala apa yang kita perlu tunggu lagi? Bala apa lagi yang perlu kita tunggu? Sampai Allah dah bagi baru kita nak rasa ini bala. Jangan sampai begitu. Kalau misalkan tuan-tuan rasa itu sebagai salah satu cara tegur, tuan-tuan nasihat baik-baiklah. Jangan marah-marah. Jangan marah-marah. Pasal apa, memang orang sana yang saya tahulah dia memang jenis ni garang-garang. Boleh bergaduh. Jadi kalau misal katalah kita doa mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala beri hidayah. Apa-apa cara pun, kalau Allah beri hidayah hanya Allah nak bagi itu dengan cara dia sakit, sakitlah. Jangan mati dulu. Mudah-mudahan dia beri hidayah dalam keadaan tu. Sakit ke, apa ke, mudah-mudahan tak kesetulah. Amin ya rabbal alamin. Risau saya risau. Yalah, kita tak tahu bila kita umur seperti itu macam mana kita. Tapi tuan-tuan kena datangkan risau masing-masing supaya tuan-tuan pun dapat berdakwah pada mereka. InsyaAllah. Baik. Dan hak mereka tidak luput, pahala mereka yakni tidak hilang. Dengan sebab kehadiran seorang dua yang tidak sukakan sembahyang itu dipanjangkan. Dan berkata Imam Nawawi rahimullahu ta'ala anhu dan huraian Ibnu Salah, pada masalah ini adalah baik dan jelas. Bermakna apa tuan-tuan dan Allah sekalian? Kalau misal kata ada seorang dua yang tak suka, tak apa, biar dia. Tapi kalau nak raikan pun boleh. Itu saya sebut tadi man-man. Kalau tuan-tuan rasa ni panjang sangat, separuh. Dan macam itu Contoh kita kat sini biasa, tuan-tuan dah maklum. Setiap kali Ramadan, kita akan panggil ustaz yang hafiz untuk sembahyang, mengimamkan sembahyang tarawih. Dah maklum dah tu. Jadi kalau misal kata ada beberapa yang tak suka, boleh caranya ambil 4 rakaat saja. Kemudian sambung kat mana? Kat rumah. Kemudian bakinya kat rumah. Jangan tak langsung sembahyang. Ataupun kalau kita sangka baiklah dia sembahyang kat rumah 20 rakaat. Yang penting yang jadi permasalahan ni yang tak sembahyang. Boleh ni nak cerita lagi ni. Cerita berkenaan dengan berkenaan dengan nisfu Sya'ban. Nisfu Sya'ban kan bakal cerita ni. Jadi mesej-mesej yang berkenaan dengan perkara-perkara bid'ah ni setiap bulan setiap tahun berulang-ulang. Dia kata yasinan ni tak boleh tahlil dengan yasinan ni pada bulan Ramadan, pada Sya'ban, nisfu Sya'ban ini adalah benda yang bid'ah. Saya nak ulang banyak kali tuan-tuan Benda-benda macam gini tak perlu lagi lah tuan-tuan sebarkan. Kata bid'ah, Nabi tak buat. Jangan ingat tuan-tuan bila mana Nabi tak buat saja. Contoh pada zaman Nabi tak ada, tuan-tuan pangkah.
Zaman tabi'in tak ada, tuan-tuan kata pangkah tak ada. Kemudian tabi'in tak ada, tuan-tuan kata pangkah. Pangkah pakai mangkah bermakna apa? Bid'ah. Tak ada. Jadi tuan-tuan kata tak boleh buat ni, ini bid'ah. Jangan begitu. Hukum tak terhenti di situ Hukum tak terhenti di situ. Pasal apa? Ketika mana seorang sahabat nak pergi ke Yaman, Rasulullah kata apa? Sekiranya Al-Quran, kau nak bawa apa menghukumkan orang di sana? Sahabat tu kata apa? Al-Quran dan Sunnah. Kemudian Rasul kata, kalau misal kata tak ada, nak buat apa? Maka aku akan beristihad dengan istihad. Bermakna apa? Istihad tu boleh. Ulama' boleh mengeluarkan istihad. Kalau setiap perkara tuan-tuan tuan-tuan pergi ke sana, ada benda baru. Ke sana ada benda baru. Jadi hukum tadi tidak terhenti kat situ. Bila mana tidak ada hadis Rasulullah SAW sama ada menghukumkan sesuatu, contoh ini boleh, ini tak boleh, maka dia akan jadi pertengahan. Hukum tadi hukum harus. Selagi mana perkara itu ibadahnya ibadah umum. Contoh zikir, contoh baca tahlil. Tahlil ni tuan-tuan mati Allah sekalian, himpunan zikir-zikir. Dalam himpunan zikir-zikir tu ada semua daripada Rasulullah SAW. Cuma kita himpunkan dalam satu majlis. Itu saja. Yasin ni banyak hadis-hadis berkenaan dengan Yasin. Jadi sempurnakan 15 hari bulan itu, Rasulullah kata ketika itulah amalan-amalan orang-orang tu dia diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi macam mana kita nak ketika itu nak jadi orang yang baik, orang yang soleh? Jadi Nabi kata ulama membuat ulasan. Ulasan kata apa? Kita baca Yasin sebanyak 3 kali. Kalau nak baca sekali, silakan. Tak nak baca pun tak apa. Jangan kata semuanya bid'ah. Itu saja Jadi kadang-kadang nak jawab tu setiap tahun jadi risau saya. Risau tuan-tuan kadang-kadang ada yang dah terpengaruh jadi tak nak baca. Dia tak nak baca tak apa. Tapi jangan membid'ahkan orang. Kata benda ni Nabi tak buat. Benda Nabi tuan-tuan jangan kalau boleh elak-elakkan. Bila mana kalau Nabi tak buat saja, tengok benda tu benda apa, langgar syariat tak? Ada tak ada hukum haram? Nabi kata janganlah kamu berkumpul untuk berzikir. Tak ada tuan-tuan Tak ada. Tak ada. Jadi bila mana tidak ada spesifik daripada hadis ataupun Quran berkenaan dengan larangan, maka hukum tadi jatuh hukum harus. Baik. Nanti ada je lagi nanti tarawih 20 rakaat, tarawih ni macam-macam. Benda tu akan berpusing-pusing kat situ saja. Ya tuan-tuan mati Allah sekalian, kita terus lagi. Terus tak payah sangat nengok benda-benda ni sangat. Cuma kalau misal kata ada orang WhatsApp dalam grup, jawab sikit saja. Baik. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian. Muka surat ke-72, iaitu pada masalah ke-83. Disunatkan bagi imam menunggu orang yang hendak masuk sembahyang di belakangnya. Baik. Jika imam berasa di dalam rokoknya atau tasyahud akhirnya ada orang yang hendak masuk sembahyang di belakangnya, maka disunatkan baginya menunggu orang itu mengikut mazhab dengan beberapa syarat seperti berikut. Baik. Pasal apa? Pernah Rasulullah SAW menunggu Sayyidina Ali radhiyallahu anhu untuk masuk ke dalam masjid. Pasal Rasulullah ni tahu siapa yang nak datang, siapa yang belum datang. Rasulullah tahu. Itu sebab Rasulullah sembahyang rokoknya lama sangat. Tuan-tuan pun maklum kenaan hadis ni. Bermakna apa? Bila mana Rasulullah rokok lama, Rasulullah menunggu sesiapa masuk. Bermakna ketika itu yang masuk ialah Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Jadi ketika mana Rasulullah buat begitu, nak jadikan hukum. Hukumnya apa? Hukum orang yang sempat bertamakninah ketika rokok mendapat rakaat. Itu hukumnya. Jadi tuan-tuan yang mati Allah sekalian, itu juga imam. Kalau dengar orang buka pintu, keret. Buka pintu bermakna apa? Orang tu nak berjemaah. Kita dah semayang ni. Nak rokok. Nak rokok pun tunggulah. Ada satahnya. Selepas mana kita membaca surah, ada satahnya. Berhenti kejap. Kekalkan dalam keadaan berdiri. Tunggu. Kalau nak dengar makmum tadi masuk banyak lecehnya, jenis banyak leceh. Buka jam. Krep. Tak. Cek dengar. Buka cing mata. Buka cing mata. Letak lagi satu. Jenis macam itu tak payah layan. Tapi kalau misal kata imam tahu jenis orang masuk kerak, dengar pula lari. Lari. Imam tunggu kejap. Dengar kalau boleh dengar. Kalau tak dengar tak apa. Ni kalau imam dengar. Buka pintu. Kemudian nampak dia dengar takbir. Ingat makmum. Macam mana nak bagi syarat imam yang kita ni nak bersama-sama dengan imam? Ialah dengan takbiratul ihram. Bagi orang lelaki. Kuatkan sikit. Allahu Akbar. Supaya imam ni tahu. Ada orang nak berjamaah lagi. Orang ini adalah orang yang masbuk. Macam mana?
Baca 2 surah. Boleh. Boleh. Contoh imam baca pula surah yang pendek. Qul huwallahu ahad. Tiba-tiba tuan-tuan tahu ada orang, imam tahu yang ada orang nak masuk. Boleh tak dia tambah surah? Boleh. Surah yang berturutan lah yang cantik. Baik. Contoh selepas itu dia baca Qul a'udzu bil falaq. Boleh. Seterusnya, yang pertama, janganlah bersangatan lama masa menunggunya. Boleh, tapi jangan lama sangat. Kedua, jangan membazirkan di antara orang-orang yang hendak masuk itu, samakan di antara orang yang syarif, yang mulia dan tidaknya. Jangan pula kita tahu. Contoh, kita nak semayang ni. YB datang. YB datang, ada orang pomon dekat sana, kita tunggu. Contoh, tak payah tunggu. Tak payah tunggu. Tak payah tunggu. Teruskan. Kalau misal katalah dia nak ada benda yang perlu ditunggu, contoh adalah contoh-contoh benda-benda. Ikut keadaan tak semestinya. Tuan-tuan cuma jangan bezakan sama ada orang tu mulia atau tak mulia. Contoh kita dah biasa tunggu Pak Mat. Pak Mat tak sampai-sampai lagi. Mana Pak Mat basikal tak sampai? Tunggu dulu. Boleh. Tak ada masalah. Cuma syaratnya jangan membezakan sangat Jangan membezakan sangat. Bila mana orang kaya kita tunggu. Bila orang tu tak kaya kita tak tunggu. Ni jangan. Ya? Contoh Pak Mat basikal tu tadi. Baik tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian. Saya suka sebut Pak Mat pasal apa? Kita tak tahu. Entah dia ni wali Allah Pak Mat tu. Sengih je Pak Mat basikal. Pak Mat tukang. Pasalnya tuan-tuan saya memang kat Indonesia pernah, Mesir pernah jumpa memang betul wali Allah. Memang saya pun tak pasti yang dia wali Allah mula-mula, tapi bila dah dia tahu isi hati kita, terkejut saya bila dia tahu isi hati kita, jadi saya kata memang betul wali Allah ni ada Jadi bila mana wali ni saya sebut sebelum ni, iaitu wali ni ada 2. Satu wali mujbir, satu wali yang wali mujbir. Satu wali majzu' dan satu lagi wali sufi. Jadi wali yang sufi ni tuan-tuan boleh belajar. Tuan-tuan pergi berguru dengan dia dan sebagainya. Tapi wali yang majzu', wali yang tuan-tuan nampak dia tak betul tu, tuan-tuan tak boleh berguru dengan dia. Hanya menghormati saja dia sebagai wali. Ya? Itu wali sufi, boleh belajar. Contoh yang kalau misalkan kita jumpa lagi lah wali nikah ni wali mujbir namanya. Pak Mat masuk. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, kalau misal kata jumpa wali yang begitu, wali Allah yang sufi, tuan-tuan kena belajar, kena berguru. Tapi kalau wali yang majzu' tuan-tuan belajar, tuan-tuan pun bengong nanti. Hanya menghormati saja. Kita tengok dia berzikir, duduk tepi jalan, macam orang tak betul. Kita nak berguru dengan dia tak boleh tuan-tuan. Pasal orang-orang yang dah begini dah dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bila majzu' saja dia punya dunia langsung dia tak ambil. Langsung. Tak. Memang Allah nak uji dia gitu. Ilmu laduni Baik. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian. Nombor 3. Hendaklah penungguan itu dengan qasad takarrub. Iaitu penungguan kita orang yang lambat tadi itu, kita pun dilama untuk menghampirkan diri pada Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan kerana perhubungan kasih mesra kepada makhluk. Contoh kita kenal anak kita lambat. Kita pun kenal motor dia. Anak aku ni. Kita tunggulah. Tak boleh Tapi tuan-tuan mati Allah sekalian, kisah Sayyidina Ali. Sayyidina Ali adalah menantu Rasulullah SAW. Tapi macam mana hukumnya? Sebenarnya Allah, tuan-tuan yang mati Allah sekalian, segala perkara yang berlaku pada Rasulullah SAW itu ada sisi hukumnya. Sisi hukumnya. Kalau berlaku macam ini, macam mana nak buat? Jadi untuk tuan-tuan tak boleh berlaku. Nak tunggu, sekejaplah saya tunggu anak saya datang. Tak boleh. Baik, yang keempat. Tidak takut luput waktu. Janganlah tunggu sampai lama sangat, sampai habis waktu. Tuan-tuan yang dimati Allah sekalian, kita pernah bagi untuk solat Jumaat pernah buat 2 kali. Pernah buat 2 kali. Tujuannya pertama untuk kalau misal kata masjid ni dah penuh
Masjid dah penuh. Kita kata baik, masjid ni dah penuh. Untuk tuan-tuan yang dimati Allah sekalian yang nak semayang juga, kita buat 2 jamaah. Selepas habis semayang jemaah ni, nanti ada imam satu lagi. Boleh tak? Boleh. Nak tunggu untuk jemaah yang kedua. Contoh jemaah kedua kata baiklah kita nak tunggu. Tiba-tiba tunggu boleh tunggu tak sampai 40 orang. Jemaah kedua tadi yang nak dibuat tak sampai 40 orang. Jadi boleh tak ditunggu? Boleh ditunggu. Dicari siapa-siapa yang belum semayang untuk sama-sama cukupkan untuk cukup 40 orang. Barulah boleh semayang Jumaat. Tapi kalau misal kata sama. Pasal apa yang orang yang nak semayang yang kedua tadi tu tak semayang lagi. Ya. Imam pun baru. Imam pun orang lain. Imam baru. Maknanya 2 khutbah yang biasa, kemudian semayang Jumaat macam biasa, 2 rakaat. Jadi ini jarang berlaku. Tapi kita pernah syorkan pada mana-mana masjid yang ada surau yang kecil, surau Jumaat yang kecil. Contoh dekat Temiang. Temiang tu satu surau, ada surau Bangla, ramai Bangla dengan Pakistan kan. Itu memang ramai tuan-tuan. Itu kalau masuk 1,000 lebih pun tak muat surau tu surau Jumaat. Tapi kita syorkan untuk 2 kali semayang. Cuma masalah ialah masa yang kita nak bagi, dia nak minta kepada majikan dia. Majikan dia masalah. Misal kata majikan dia bagi, tak ada masalah. Tapi misal kata majikan dia tak bagi, itu jadi masalah. Baik. Tadi. Dan terkeluar sembahyang daripada waktunya. Dan jika ditakuti, iaitu dikhawatiri, maka ditilik jika sembahyang Jumaat haram atasnya yang demikian kerana mengeluarkan Jumaat daripada waktunya, boleh meluputnya. Jadi tuan-tuan mati Allah sekalian, waktu zuhur habis saja, habislah. Kalau misal kata yang itu ada saya sebut tu, memang tak cukup 40 orang. Macam mana nak buat? Sembahyang zuhur. Jangan sampai dah nak ujung. Dah tahu dah ujung, sembahyang zuhur terus. Tak perlulah sembahyang 2 kali. Dan kerana inilah telah menyebut oleh al-ashab, iaitu ulama-ulama para Syafi'i, jika tidak tinggal daripada waktu Jumaat, melainkan sekadar masa yang dapat menunaikan di dalamnya perkara yang wajib seperti 2 khutbah dan sembahyang 2 rakaat, nescaya wajib atasnya merengkaskannya. Nah, contoh kalaulah berlaku juga, maka tuan-tuan mati Allah sekalian kena bijaklah. Dah tahu berapa minit lagi nak sembahyang asar, maka tuan-tuan kena ringkaskan. Tiba-tiba imam khusyuk dengan khutbahnya. Habis waktu zuhur. Habis waktu zuhur. Nak buat macam mana? Ketika tu memang dah tak ada Jumaat, hanyalah sekadar qada zuhur. Baik. Seterusnya, yang kelima, janganlah orang yang hendak masuk sembahyang itu daripada orang yang kebiasaannya lambat. Tuan-tuan dah kenal dia. Memang ni jenis masuk rakaat kedua baru masuk. Jangan tunggu orang macam ni. Kalau orang yang jenis macam ni, tuan-tuan sembahyang saja terus. Dan melewat-lewatkan takbiratul ihram sehingga kepada rokok imam dengan was-was ataupun malasnya ataupun lambatnya. Dan orang yang seperti demikian janganlah menunggunya. Jenis kadang-kadang tuan-tuan ada orang yang suka melepak kat luar, selagi mana imam tak takbir, selagi tu dia tak masuk. Ada jenis begitu ada jenis macam itu. Melepak. Dia melepak. Tengok tujuannya apa? Tujuannya kalau misal kata dia membincangkan hal masalah yang penting, tak apa. Tapi ceritanya pasal lain, tak boleh lah. Cerita-cerita yang pelik-pelik, tak boleh. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, ada beberapa hukum orang yang menunggu ni. Nak menunggu, bukan menunggu untuk takbir, bukan menunggu untuk imam tunggu, tak. Ada orang yang dibolehkan dia tu tunggu imam. Apa tu? Orang tu yang menyibukkan diri tentang hukum sembahyang. Dia bila mana imam takbir, dia Allahu Akbar, dia tengok dulu imam. Dia tengok sisi imam. Ni okey. Okey. Dia dengar dulu bacaan imam. Imam baca Fatihah. Macam mana? Dengar okey. Baru dia angkat takbir. Dia baru angkat takbir. Orang macam ini dibolehkan, diberi keuzuran supaya apa? Supaya lambat sedikit takbir dan dia diberi keuzuran. Tapi Fatihah dia wajib baca Fatihah dia wajib. Dia diberi keuzuran untuk lewat sikit. Dipanggil keuzuran untuk takbiratul ihram. Tujuan untuk tengok keadaan imam. Bagaimana sah tak sah semayangnya, sah tak sah Fatihahnya dan sebagainya. Baik. Maaf.
Dia suka gitu. Baik, masalah ke-6. Hendaklah orang yang hendak masuk itu daripada orang yang dipercayai mendapat rakaat dengan sebab sepertinya rokoknya dengan imamnya, dan jika ia bukan daripada orang yang dipercayai mendapat rakaat, maka janganlah menunggunya sama sekali kerana tunggunya tidak ada faedah baginya. Bermakna kalau rakaat yang ujung-ujung, kita dah rakaat ujung, tiba-tiba ada seorang hamba Allah nak masuk. Ketika itu rakaatnya imam kena faham pada keadaan ketika apa. Kalau dah ketika itu memang kita dah sami Allahu liman hamidah, jadi tak perlu tunggu lama-lama. Iktidal, tahu dah iktidal jangan tunggu lama. Rokok dah memang dah terlepas lah. Iktidal tak payah tunggu lama. Rukun-rukun yang pendek tidak boleh tunggu lama. Iktidal. Kemudian duduk di atas terus sujud, tak boleh tunggu lama. Tengok keadaan. Baik. Masalah yang ke-7. Hendaklah sembahyang orang yang hendak masuk itu terkaya daripada qada. Dan jika sembahyang dikehendaki kepada qada seperti sembahyang kerana hormat waktu, maka janganlah tunggunya. Kalaulah contoh kita ni sembahyang maghrib. Sembahyang maghrib. Orang yang masuk tadi solat asar tak selesai. Solat asar tak selesai. Tuan-tuan jarang tahu jarang. Kita tak tahu dia nak solat apa. Jadi kalau misal kata ini perbezaan ulama berkenaan dengan solat asar dengan solat subuh. Solat asar, solat subuh. Pasal apa? Solat asar dengan solat subuh ni waktunya pendek. Solat maghrib dengan solat subuh. Jadi bila mana solat maghrib ini, solat asarnya tak selesai. Jadi nak selesaikan mana dulu? Saya pernah cerita sebelum ni. Maghrib dulu. Pasal maghrib itu waktunya pendek. Misal kata satu lagi, kalau misal kata dia masuk untuk solat subuh, isyaknya taklah selesai. Jadi nak selesai ke mana dulu? Subuh dulu. Pasal apa? Subuh ni waktunya pendek. Pasal waktu isyak tadi memang dia dah habis dah qada. Sepatutnya dia kena selesaikan dulu dia punya waktu ketika itu. Waktu-waktu yang pendek. Tapi kalau misal kata waktu yang panjang dia masuk, solatnya solat maghrib yang tak semayang, masuk pada waktu isyak. Jadi orang yang begini kena qada dulu sembahyangnya. Ini dalam mazhab Syafi'i tuan-tuan Dia kena sembahyang dulu. Sembahyang maghrib dulu. Sembahyang maghrib dulu barulah sembahyang isyak. Yang waktu-waktu zuhur dan waktu-waktu yang lain. Baik. Masalah ke-84. Makruh memanjangkan bacaan kerana tujuan meramaikan jamaah. Jika masuk seseorang mengimamkan pada sembahyang jamaah, kemudian memanjangkan ia bacaan kerana tujuan supaya diikuti oleh orang ramai untuk membanyakkan dengan mereka sembahyang jamaah, ataupun supaya dapat diikuti seorang lelaki yang masyhur yang biasanya ia selalu hadir berjamaah di tempat itu, maka hukumnya makruh dengan ittifaq. Bermakna apa tuan-tuan baca Allah sekalian? Kalau kita ni memanjangkan disebabkan menunggu orang ataupun nak meramaikan jamaah, maka hukumnya makruh. Baca sedap mana sekalipun. Jadi hukumnya makruh. Manjangkan. Sebabkan kita nak meramaikan orang. Muafakat atau berittifaq ataupun bermuafakat. Semua ashab, iaitu ulama-ulama mazhab Syafi'i, seperti mana yang dijelaskan di dalam syarah Al-Muhazzab. Dan ia telah berkata mereka al-ashab, iaitu mazhab Syafi'i. Dalam ulama-ulama mazhab Syafi'i. Dan sama ada masjid itu di dalam kawasan pasir ataupun di satu tempat yang biasanya manusia datang kepadanya selepas mana iqamah, berpuak-puak ataupun tidaknya, dan sama ada lelaki yang ditunggu itu orang yang masyhur kerana agamanya ataupun ilmunya atau dunianya, maka semuanya itu makruh hukumnya dengan ittifaq ashab. Kerana berdasarkan umum sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, iza salla ahadukum bin nas falyuhaffif. Apabila salah seorang daripada kamu menjadi imam di dalam sembahyang kepada orang lain, maka hendaklah ia takhfif, iaitu ringankan sembahyangnya. Ini umum. Sembahyang apa pun maka tuan-tuan kena ringankan. Jadi tuan-tuan dimati Allah sekalian, ada hukum cerita berkenaan dengan hukum solat-solat sunat. Masuklah hukum solat sunat, tasbih dan sebagainya. Sebab solat hajat, hukum harus berjamaah. Hukum sembahyang tadi harus berjamaah. Baik.
Ni memang tuan-tuan, kebanyakan daripada kita mempertikaikan. Kata ni boleh Ustaz. Rasulullah tak pernah sembahyang hajat berjemaah. Ni benda ni. Jadi kebanyakan kita solat hajat niat sendiri-sendiri, betul? Sebenarnya boleh. Hukumnya harus. Hukumnya harus untuk bersemayang tadi, sembahyang berjamaah. Telah berkata Imam Nawawi, adapun jika imam itu belum lagi masuk sembahyang, iaitu belum lagi memulakan sembahyang, sedangkan waktu sembahyang telah masuk dan sebahagian daripada makmum telah pun hadir dan berharap ia imam iaitu orang ramai akan bertambah datang lagi, maka disunatkan ia iaitu imam menyaringkan sembahyang dan janganlah tunggu mereka, kerana bahawasanya apabila menyegerakan sembahyang itu akan menggambarkan mereka hadir dan bersegera mereka pergi ke masjid pada awal waktu. Jadi tengok keadaan sebenarnya. Contoh tuan-tuan sembahyang asar, masuk ke satu masjid atau surau, memang tak ada orang. Tak ada orang. Jadi macam mana? Kena tunggu. Lagi-lagi solat-solat masjid-masjid ataupun surau yang memang ada kuasa untuk mendirikan 5 waktu. Jadi solat tu tuan-tuan kena tunggu. Carilah mana-mana orang. Jom kita sembahyang berjemaah. Supaya apa? Supaya tempat ni satu kampung tak berdosa. Begitu. Jadi tuan-tuan mati Allah sekalian. Pemikiran kita ni macam mana cakap contoh. Kita kata saya nak pergi masjid bandar lah. Masjid bandar nak ada program kat sana. Baik, tuan-tuan jangan pula ajak ramai-ramai pergi. Ini tidak. Kita kadang-kadang jom pergi sana semua. Jadi kalau misal kata ada majlis apa-apa pun, sembahyang jemaah dekat sini mesti ada. Jangan pernah dikosongkan. Walau apa pun berlaku. Itu sebab tuan-tuan yang mati Allah sekalian kena bermesyuarat ataupun kena berfaham-faham. Kalau ada apa-apa program, mesti ada yang sembahyang kat sini. Boleh Ya? Sana tak disunatkan. Sana tidak difardukan. Jadi tempat yang difardukan, fardu kifayah hanya di sini. Jadi kalau misal kata ada yang sembahyang ke sana, boleh tak? Boleh. Tapi kat sini kalau boleh jangan dikosongkan. Tak balik, hantar wakil balik. Mesti balik. Supaya tidak kosong. Boleh Ya, yang penting 2 orang pun cukup. Namanya jemaah. Jangan sampai tak ada orang. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, itu hari saya pergi mana saya pergi jalan ke jalan Temenggung ke jalan apa? Pak Raja. Ke Pak Raja. Saya nampak ada satu surau. Zohor ke apa tadi Zohor ke Asar. Zohor atau Asar. Tak ada orang. Dekat dengan sekolah tahfiz apa tu. Jadi tuan-tuan dimati Allah sekalian, itu pentingnya jemaah tabligh. Tuan-tuan kalau boleh jangan marah orang jemaah tabligh. Satulah dengan jemaah tabligh. Diorang inilah yang bantu kita untuk selamatkan tuan-tuan daripada berdosa. Jadi kalau misal kata ada jemaah tabligh tu, memang kita galakkanlah hantar orang kat sana, orang kat sini. Supaya diorang ini mengisi tempat-tempat kosong. Supaya tidaklah berdosa orang kampung. Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian. Saya tak boleh lama. Hari ni ada orang janji dengan saya untuk ubat. Ada persoalan? Ada soalan? Ya? Diharuskan. Pasal imam itu, imam Korea itu perlu ditunggu. Perlu dicari kalau tak datang. Contoh itu hari imam tak ada. Imam tak ada kan? Kau mencari kan? Tapi tuan-tuan dah biasa. Kalau misal kata imam ini tak ada, imam ini yang ada, tak apa. Tapi kalau misal kata satu kampung tu memang tak ada orang imam, dia seorang je lah jadi imam. Jadi tuan-tuan kena cari imam tadi. Kena tunggu. Kena tunggu imam. Tengoklah kadarnya. Kalau misal kata memang confirm imam tak datang, rupa-rupanya imam balik kampung. Jadi tuan-tuan kena berfaham. Kalau tak, cari orang yang lain. Tapi sunat hukumnya tunggu imam. Kalau misal kata imam tu tak ada, kita pergi rumah dia. Ketuk rumah imam. Ya? Walaupun lambat. Boleh. Boleh ketuk. Pasal imam tu imam ahli Korea, imam Korea. Jadi tuan-tuan cari. Setiap kali waktu solat, Sayyidina Bilal bin Rabah akan ketuk pintu rumah Rasulullah SAW, beritahu ya Rasulullah dah masuk waktu solat. Bukan Rasulullah tahu.
Bukan Rasulullah tak tahu waktu masuk waktu, tidak. Rasulullah tahu masuk waktu. Tapi nak beritahu ada hukum di situ. Jadi Bilal ni boleh pergi ke rumah. Tapi sekarang ni semua dah maklum waktu solat, tak perlulah pergi rumah imam. Kesian imam. Kenapa kau lagi datang aku rimas? Rimas. Contoh kalau misal kata imam tak ada, boleh cari rumah imam. Kecuali lah imam dah beritahu. Ini hari saya tak ada. Tuan-tuan kena kena bersatu hatilah dengan imam. Kesian juga kita ni imam satu imam satu je. Kesian. Sabar imam tak apa. Sebenarnya imam kita, tuan-tuan mati Allah sekalian, bila mana disebut imam tauliah, imam ni saja. Tapi kalau misal kata tak ada, boleh. Cuma jangan cari isu je. Isunya apa? Tuan-tuan menjadikan seseorang imam ni orang yang tuan-tuan tahu yang dia ni kalau jadi imam isu. Tak, bukan. Contoh tiba-tiba orang besar. Contoh, tuan-tuan kata ahli politik ni datang. Tuan-tuan suruh dia sembahyang. Ni tuan-tuan, yang ini yang kita takut. Kalau boleh jangan jadi yang isu lah. Kalau dia tak ada isu, silakan, tak ada masalah. Boleh Kalau misal katalah, tiba-tiba dia ke depan Ustaz, tiba depan. Tuan-tuan dia pun nampak tuan-tuan dia takbir. Maka tuan-tuan mati Allah sekalian sembahyang. Tak apa. Tapi kalau misal kata dalam khusus yang pernah saya pergi imam yang boleh pegang imam tu hanya lelaki saja. Siapa? Ya, betul. Kalau tu kita ke depan. Betul. Kecuali kalau imam tu betul. Tapi tuan-tuan yang dimati Allah sekalian, yang cerita yang sebelum ni, iaitu di mana tu Balik Bulat itu jadi isu. Tuan-tuan kalau boleh jangan. Nanti kesian pengusi masjid. Pengusi masjid yang kena buat surat ke depan, tunjuk sebab meninggal di situ. Baik boleh. Saya harap tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian dapat manfaat podcast pada hari ini. Pesan saya yang tadi itulah saya rasa memang saya kecil hati lah kecil hati. Pasal apa? Memang berasa hati, berkecil hati dengan ni. Ingat itu hari kuliah tu hari, kira saya dah tu selesai. Rupanya Rabu lepas ada lagi. Ada lagi Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, harap-harap lah kalau ada saudara mara cakap tegur lah Baik. Sekian saja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.